muka macam menyampah. Pasal duk nampak jahat. Jadi nak ubah. Nampak suami tu senyum aja, terima aja. Ya, saya juga sikit pesanan ringkas yang mana yang dikirimkan untuk perhatian kita, Puan Sarah, bersama dengan kita untuk hari ini. InsyaAllah moga apa yang kita sampaikan dikongsikan bersama. Katanya adik saya tijah dalam kesedihan, di mana anak tunggalnya Ashraf 11 tahun telah kembali ke rahmatullah Jumaat lepas, dan mungkin Prof boleh beri kata-kata semangat kepada beliau. Okey, sebenarnya nak kongsi anak saya pun 11 tahun setengah meninggal pada tahun 2000 dulu. Di tangan saya di tempat parking kereta, dan saya sendiri bagi CPR tapi beliau meninggal. Tapi masa tu saya fikir, sebab tu kita ni apabila berlaku sesuatu kita fikir, kita nak sedih ni pasal apa? Memang normal sedih menangis, tetapi kita fikir anak kita 11 tahun belum balik lagi, memang Allah dah confirm nak hantar ke syurga. Kalau kita ni anak kita nak hantar ke international school, beribu-ribu bayar pasal nak hantar yang terbaik. Ini bila orang tanam jenazah anak saya kata apa? Anak saya nama Hilman. Okey Hilman, mak hantar Hilman pada taman syurga. Dah confirm Allah kata okey, aku jaga anak kau 11 tahun. Sekarang Allah kata aku nak ambil dia masuk ke syurga. Kita tak suka ke? Dan kita tahu orang yang sabar sebab anak dia meninggal redha, Allah dah sedia syurga, dan anak kita tunggu pada mahsyar dengan minuman untuk kita. Tarik tangan kanan ayah, tangan ibu. Kita tunggu dah tu. Sebab tu orang yang mati anak kecil ni fikir, masa dalam kubur sakratul maut kita kena tolong diri sendiri. Dekat dalam kubur amalan kita, tapi bangkit pada mahsyar ada dua golongan, yang bawah lindungan arash, satu lagi matahari. So kita minta golongan yang ada anak kecil dapat bawa tolong kita. So kita dah, sebenarnya bila anak saya meninggal tu, sepupu saya Ustaz Ismail Halim dia kata apa? Muhayya tahniah dan takziah. Dia orang alim. Orang takziah macam satu. Sebenarnya musibah yang Allah beri ni untuk kebaikan kita. Jadi bila kena macam tu, kita lebih rapat pada Allah, dan masa itu kita tahu tidak ada apa di dunia kita ni, semuanya hak Allah. Walau orang paling sayang pun Allah ambil, tidak ada hak kita. Jadi bila tahniah, kerana kita dapat saham akhirat yang orang tak boleh beli. Takziah tu memanglah sedih, hati kita hilang orang disayang, memang benda yang normal untuk menangis. Tapi tahniah tu pasal saham yang orang tak boleh beli. Sebab tu saya dulu kalau jumpa orang nak meninggal, untungnya awak. Every time I say that, rupanya Tuhan kata okey, kau nak aku berikan kau, anak saya pun meninggal. Jadi pada adik saudari Tijah ni, jangan terlampau gundah gulana, bersyukur dan lihat pada anak-anak yang ada, dan jadikan mereka ahli syurga macam mana Allah pilih anak kita ahli syurga, dan tentukan kita hidup sebagai ahli syurga, di mana apa kita fokus kita pada akhirat, dan bila kita mengejar akhirat, dunia kejar kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian pengalaman ni oleh Prof sendiri. Selain juga saya tak langsung kita mengimbas kembali sebenarnya pemilikan kita di dunia ni, harta, anak pinak dan sebagainya bukan kita punya ya. Dan kita bersama dengan pemanggil kita untuk interaksi Islam itu indah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua yang mendengar. Sila. Diucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhayya ni. Ya Tuan Haji. Ini untuk makluman, saya memang setiap minggu memang kita tunggu rancangan ni. Kebetulan hari ni adalah hari saya tidak bertugas, cuma saya buat hubungan dengan rakan-rakan penjagaan. Sebenarnya pun saya tengah tunggu untuk satu mesyuarat penjagaan lah. Jadi sementara itu saya buka Radio Hakim. Memang saya mengikuti daripada awal pukul 10 tadi. Dan juga saya akan berkempen pada kawan-kawan saya yang lain. Luangkan masa setiap hari Rabu pukul 10 hingga ke 11 tu, dengarlah apa yang dibicarakan oleh Profesor Dr. Muhayya, kerana dia banyak menyentuh sesuatu hari ini dengan isu-isu semasa, isu-isu kehidupan sebagai suri rumah, golongan profesional. Sebab Alhamdulillah lah, dengan berkat saya selalu berhubung dengan dia. Mungkin saya pun ada berhubung melalui Facebook, tapi kesannya pada diri saya rasa nikmat yang Allah bagi itu terlampau banyak. Dengan saya menyai rakan-rakan penjagaan yang begitu ramai. Dan juga saya baru-baru ni ada tubuhkan satu grouping penjagaan yang dikenali very Islamic person, direct line to Allah, yang terdiri daripada kalangan profesional, daripada peguam, ahli-ahli korporat, doktor, yang saya sebagai pelopornya yang saya berada di MUA ni. Saya rasa dengan kesannya ni, dengan mungkin pagi ni ada rezeki yang Allah bagi, saya dapat berbicara di Radio Hakim ni, satu nikmat yang Allah bagi yang begitu luas. Mungkin dengan apa bicara saya ni mungkin banyak menyentuh kan, dengan yang tip yang dibagi Profesor memang menyentuh diri saya dan juga rakan-rakan saya yang lain lah.
Saya rasa bersyukur biar rancangan ni kekal. Semua dapat mendoakan kesihatan saya. Setiap hari Rabu ni saya akan luangkan masa. Berjugak sahabat-sahabat saya yang lain akan luangkan masa untuk mendengar. Kerana ada pagi ini ada sahabat saya tiap-tiap minggu akan rakam siaran ni melalui handphone dia. Iaitu seorang nama ulama wanita lah yang saya kenalnya, Cikgu Azizah, yang dia setiap Rabu saya tak boleh hubungi dia pasal dia rakam siaran ni. Bagus sebelah boleh. Setiap hari Rabu dia akan rakam. Minta sesiapa yang mendengar ni mendoakan kesihatan saya dan kumpulan-kumpulan VIP saya ni sebagai Allah bagi kekuatan untuk kita mengimarahkan Islam itu indah. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muaya ni akan saya war-warkan kepada rakan-rakan saya di Malaysia dan juga di luar negara sekali lah. Sebab kita nak apa yang dia buat, yang Profesor buat ni, mana hatta kalau dia dah ada di muka bumi ini, dia punya jariah dan amalan yang akan berterusan hingga kepada mungkin keluarga beliau, keluarga saya dan keluarga rakan-rakan saya yang saya cuma minta mendoakanlah supaya pagi ini pagi yang penuh barakah. Kerana hari Rabu ni hari yang saya untuk dapat bertemu berbagai lapisan masyarakat, dan saya mintalah semua mendoakanlah supaya rancangan di Raja Akin terus berjaya. Semoga dapat lindungan daripada Allah SWT. Sekian saya Muhammad Fadil daripada Mutakin Group of Companies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi boleh dikatakan sebagai doa yang mengiringi perjuangan. Cakap ya, tersentuh ya. Terima kasih. Silakan. Dan terusnya silakan untuk bersama dengan pemanggil kita berikutnya untuk talian 036205 1500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Silakan. Saya Salma dari Seremban. Silakan Puan Salma. Silakan. Saya seorang guru mengaji. Ya, sila Tuan. Sila aja. Saya ikhlas mengajar kerana Allah. Ya. Biasalah kanak-kanak ni akan nakal kan. Ya, ya. Jadi marah, balik mengadu kepada ibu. Okey. Saya taklah mengenakan bayaran tetap. Ya. Tapi keikhlasan hati mereka saya terima seberapa adanya. Agaknya berapa dia orang bayar? Boleh saya tanya? Saya tak minta berapa saya tahu. pun. Agaknya berapa bayar? Saya nak tahu saja. Saya tak pernah minta, tapi adalah yang bagi RM2, RM3, RM5, RM10. Berapa kali seminggu aja? Saya ajar hari-hari kecuali Sabtu Ahad. Tiap-tiap hari. Anak umur berapa dia ajar? Kadang-kadang saya langsung tak dapat apa-apa pun. Saya ajar dalam 20 lebih lah. 20 orang ya. Masalahnya bila anak-anak mereka di mana saya diserang dan mereka mengungkit pemberian yang tak seberapa tu. Ya, ya. Okey, jadi setiap hari ajar sebulan ada beri RM2, RM3 ya. Ya. Okey, saya jawab terus insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Salam. Puan Salma, saya beri tahniah dan ucapan terima kasih, dan pengalaman saya sebagai doktor mata ni pernah saya buat operation pada orang yang mengajar orang mengaji. Subhanallah. Sangat mudah pembedahan dan keputusan amat baik sekali. Jangan risau. Apa benih-benih kebaikan, keimanan dan ilmu jariah yang Hajah beri ni pada anak-anak, insya-Allah. Bayangkan kalau 20 orang ni, hai tuanku, 20 orang daripada umur 5 tahun, dia hidup selagi 70 tahun. Bila Hajah dah masuk dalam kubur, pencing kubur, tak boleh cakap. So jangan pandang apa yang mereka beri pada Hajah tu, insya-Allah bila kita dapat sini. Tapi itu bagi pihak Puan Salma mesti ikhlas. Tapi saya nak tegur pada ibu bapa semua. Kalau orang ajar anak saya, nak menjaga anak saya daripada api neraka, nak menjaga anak saya jadi hamba Allah yang baik, saya tak sampai hati nak beri atas RM2-3. Mungkin mereka dalam kesempitan wang, tetapi saya rasa masih ada benda yang mereka belanja pada benda yang tidak sepatutnya. Contohnya, pergi beli barang-barang makanan yang tidak menyihatkan, barang pergi McDonald ke, barang gula yang banyak, lemak yang banyak, aiskrim yang banyak, aiskrim satu cup tu berapa harga, tidak memberi kesan yang baik langsung. Tetapi kita payah nak beri pada orang. Sebenarnya jihad yang payah ni manusia ni, kalau dia belanja duit tu, dia kata apa? Kenapa saya nak beri duit kat orang? Ini tulang saya, peluh titik saya. Saya nak tanya, mata tu siapa kasih tu? 126 juta siapa kecahaya, siapa beri tu? Tulang, peluh badan, siapa yang buat? Semua Allah beri. Apa salahnya kita ringankan? Dan ingat, semalam saya jumpa pasien saya, Encik Jalil tu, dia beritahu. Sekarang beliau seorang sangat kaya. Dia kata apa? Jangan kita sedekah bila duit dah banyak. Masa duit tak ada pun kita sedekah. Bila tabiat sedekah tu sentiasa ada, bila kita kaya pun tabiat tu akan bagus. Banyak orang di masa miskin dia tak nak sedekah, tunggu duit lebih baru nak beri. Bila dia kaya akan tetap kedukut pasal tabiat.
cara pemikiran. Jadi saya nak menyeru pada siapa yang mengajar tadi tu, kalau dia marah, dia tegur, jangan kita marah orang marah anak kita kecuali dipukul. Kalau kita suka marah orang marah anak kita, mana kita ego, kita rasa anak kita besar. Jangan macam tu. So tahniah pada Haji Salma, kita doakan sama-sama. Saya harap semua pendengar Radio Hakim berapa ratus ribu ni dengar, doakan Haji Salma supaya boleh penuh kesihatan, kekuatan dan buka hati pada orang yang tak ada duit tu, beri duit supaya melapangkan kehidupan kita. Bukanlah duit segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Sebab itu cubalah kita murah hati. Wallahualam. Ya, kita kembali untuk pesanan ringkas yang dikirimkan Encik Zainuddin Harun. Salam untuk Prof. Bagaimana untuk kita jadi ekstra rajin? Kadang-kadang bila kita kerja ataupun kerja yang diamanahkan sudah siap, saya kurang motivasi untuk meningkatkan nilai diri. Senang saja. Bila kita buat satu kerja, kita mesti suka kerja kita dan buat apa yang kita suka. Kalau kita ada kerja yang kita tak suka, dua, kita ubah kerja, tukar kerja, ataupun kita ubah perasaan kita. Bayar nak cari kerja, so apa kita buat? Cuba mencari kegembiraan, keseronokan dalam kerja kita. Cara nak seronok, cara dunia, seronok dunia, seronok akhirat. Seronok dunia mungkin kita suka menaik, kita naik lah. Tapi seronok akhirat ni kita buat setiap jari kita bergerak menaik, buatkan akaun orang, buatkan bayar orang duit semua tu, kita nampak pahala berganda-ganda. Arwah ayah saya selalu kata, manusia ni kalau dia buat baik, tiba-tiba jatuh pahala daripada langit, semua akan buat baik. Tetapi Allah testing orang beriman pada benda yang gaib, yang tak nampak pahala tapi dia buat. Sebab itu kalau kita buat kerja nak seronok, nak rajin, biar tamak pahala. Pernah saya sebut TV1, tamak pahala. Banyak orang tamak duit. Kalau tamak pahala, orang akan suka, manusia Allah akan suka. Tapi kalau tamak duit, semua orang menyampah. So biar tamak pahala. Bila cari pahala, duit datang sendiri. Dan saya beritahu semua pekerja, kalau gaji kita 2,000, kita nak dapat gaji 3,000, senang aja. Kita bekerja seolah-olah kita bergaji 3,000. InsyaAllah confirm undang-undang Allah, bila kita kerja macam gaji 3,000, akan dapat 3,000. Confirm. Ya, alhamdulillah. Dan kita kembali untuk bersama pendengar. Kita mesti talian waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Saya bukan Ustazah. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Semoga Allah berikan kesejahteraan kepada Ustazah dan Profesor dunia akhirat. InsyaAllah. Saya Muhammad Isa daripada Melaka. Ya, Cik Muhammad Isa. Ini siaran radio Hakim. Dah hampir 10 tahun saya dengar Ustazah. Malah saya suruh seluruh umat Islam dengarlah siaran radio Hakim. Ustazah. Ya. Ya, silakan. Teruskan, masa agak terbatas. Silakan Cik Isa. Kalau nak mengamalkan yang baik, kita punya badan mau sentiasa bersih Ustazah. Terima kasih amal saya ambil. Apa soalan? Sentiasa bersih daripada adas kecil, adas besar, mandi wajib dan berpandukan Al-Quran dan hadis. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat Ustazah. Terima kasih. Okey, itu saja ya. Terima kasih. Okey, bersama pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, saya berjumpa ni. Jadi saya punya soalan tadi ialah bekam dengan mata ni macam mana ada efek dia satu. Yang kedua ialah macam mana kita ini maaf saya nama Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Ya, Cik Manan. Jadi macam mana bekam dengan mata ni, ada apa efek-efek bekam dengan mata? Satu. Yang kedua, mari kita semua orang lelaki dan wanita semua